Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Video pada kali ini adalah untuk kita membincangkan SP 6.1.4 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Beberapa perkara ataupun kemahiran yang perlu anda tahu dan telah dipelajari. Yang pertama sekali adalah nisbah trigonometri. Iaitu nisbah trigonometri ini ada tiga. Iaitu yang pertama sekali sin. Okey. Saya tak suka. Yang kedua, kain buruk sebab. Yang ketiga, tak tahan bau. Iaitu kalau katakan saya ada segitiga bersudut tegak. Di sini adalah sudut X. Ini adalah A, B dan C. B adalah sisi yang bertentangan dengan sudut X. Manakala A adalah sisi yang bersebelahan dengan sudut X dan C adalah sisi sending. Maka untuk dapatkan sin X adalah B per C. Iaitu tentangnya adalah B, sendingnya adalah C. Manakala cos X adalah sisi bersebelahan dengan sisi sending, iaitu sisi bersebelahan adalah A, kemudian sisi sending adalah C. Dan tangen X adalah sisi bertentangan T per sisi bersebelahan, iaitu sisi bertentangan dengan X adalah B dan bersebelahan dengan X adalah A. Perkara pertama. Perkara yang kedua, untuk kita menentukan nilai nisbah trigonometri ada positif atau negatif, kita mesti menggunakan sukuan bulatan, iaitu X, Y, 0, 90, 180, 270 dan 360. Jadi di sini kita tulis A, S, T, K. Iaitu sudut dalam sukuan pertama 0 hingga 90 ialah semua bernilai positif. Okay, kita rujuk kepada segitiga ini. Ini adalah X sukuan pertama. Okey. Jadi semua sin, cos dan tangen bernilai positif. Contoh katakan di sini adalah 3, di sini adalah 4, di sini adalah 5. Jadi sin X adalah di sisi tentang persending iaitu 3/5. Cos X adalah sisi sebelah persending 4/5. Dan tangen X adalah sisi bertentangan per sisi bersebelahan iaitu 3/4. Dan kita dapati bahawa kesemua ini bernilai positif sebab dalam sukuan pertama iaitu sudut tirus. Tetapi bagaimana dengan sukuan yang kedua? Contohnya seperti ini. Okay. Y. Okay. Jadi untuk Y ini dalam sukuan kedua hanya sin saja bernilai positif. Jadi sin X sama dengan positif 3/5. Tetapi cos akan menjadi negatif sebab dalam sukuan kedua. Maka cos sama dengan negatif 4/5. Dan tangen juga bernilai negatif. Okey, tangen Y sin Y, cos Y, tangen Y sama dengan negatif 3/4. Di mana saya dapat 3/5, 4/5, 3/4 ni? Iaitu kita masih mengukur
menggunakan sudut X. Okey, jadi saya nak ukur cos Y, saya gunakan sudut X, iaitu sudut dalam segitiga ni tadi. Sudut ini dianggap sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, jadi untuk mengukur sin, cos dan tangen kita akan gunakan sudut rujukan sepadan. Okey, perkara yang ketiga yang anda kena tahu adalah teorem Pythagoras. Okey. Bagaimana teorem Pythagoras ini dikira? Iaitu teorem Pythagoras dikira adalah dengan menggunakan formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Iaitu tujuannya adalah untuk mencari panjang sisi sekiranya panjang dua sisi diberi. Contoh katakan di sini adalah 4. Okey, A sama dengan 4, B sama dengan 12, kita nak kira C sama dengan berapa? Okey, kita tak tahu. Jadi kita kiralah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 iaitu 4 kuasa 2 ditambah B kuasa 2, 12 kuasa 2. Okey. Jadi C kuasa 2 sama dengan, okey, yang ini kita kiralah. Iaitu 4 kuasa 2 adalah 16 ditambahkan dengan 12 kuasa 2. Jadi saya dapat 160. Okey. Jadi untuk dapatkan C, kita punca kuasa 6 dapat panjang C. Itu punca kuasa 2 160. Saya dapat 12.649. Jadi saya ambil 12.65. Okey. Okey, saya tunjuk contoh yang lain di sini. Okey, katakan B12, saya ambil A5. Okey. Kalau A5, saya nak kira C. Okey. Jadi saya gunakan teorem Pythagoras sebab panjang dua sisi ini diberi, iaitu pelajar C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan A adalah 5, maksudnya 5 kuasa 2 tambah B 12, jadi 12 kuasa 2. Jadi C kuasa 2 kita akan dapat 169. Maka C sama dengan punca kuasa 2 kepada 169, maka saya dapat C sama dengan 13. Jadi kat sini saya tulislah C adalah 13. Okey, sekiranya diberi seperti ini. Di sini katakan sudut 60. Okey. Di sini katakan diberi 6. Saya nak kira C. Okey. Jadi di sini segitiga bersudut tegak ni dia tidak beri dua sisi seperti yang tadi. Okey, yang tadi A diberi 5, B diberi 12, C kita nak kira. Maknanya dua sisi diberi. Yang ini diberi satu sisi dan satu sudut. Okey. Jadi kita akan gunakan sudut dan sisi. Okey. Jadi sisi yang terlibat adalah sisi sending dan sisi sebelah. Jadi kalau kita tengok balik di sini, sending dan sebelah, okey, ataupun belah dan sending ni adalah cos. Ini bermaksud kita akan gunakan cos. Jadi kita tulis cos 60 sama dengan 6 per C. Jadi pelajar, saya cari cos 60 gunakan mesin kira. Jadi kalau saya kira cos 60, kita tekan cos, kita tekan 60, kita akan dapat 1/2.
ataupun 0.5. Jadi 0.5 sama dengan 6 per C. Jadi C ni saya darablah dengan 0.5. Jadi 0.5 C sama dengan 6. C sama dengan 6, saya bahagikan dengan 0.5. C sama dengan 12. Okey, saya bagi itu lagi yang melibatkan 4 ni, perkara 4 ataupun catatan keempat. Katakan saya ada segitiga bersudut tegak, di sini 30. Okey. C ni katakan 20. Saya nak cari X. Okey. X ini adalah sisi bertentangan dengan 30. Dan kita ada sisi sending. Jadi tentang dengan sending, okey. Dia tentang, ini sending. Jadi saya rujuk balik kepada nisbah trigonometri, tentang dan sending tu adalah sin. Okey. Maka saya tulis di sini sin, katakan saya mulakan dengan sini, sin sama dengan tentang per sending. Jadi sin 30 darjah sama dengan X tentang dia, sendingnya 20. Jadi untuk dapatkan X, kita cari dulu sin 30. Jadi kita tekan sin 30. Jadi kita dapat 1/2 ataupun 0.5. Okey, sama dengan X per 20. Maka untuk dapat X, kita ambil 20 ni, kita darab dengan 0.5. Jadi kita dapat 40 sama dengan X. Jadi panjang X ini, ataupun jarak X ini adalah 40. Okey, 20 kita darab 0.5. Kita dapat 10. Okey. Jadi jaraknya adalah 10. Okey, kalau yang ini tadi C dia 6 bagi 0.5 12, okey ni betul. Okey. Yang ini okey, saya betulkan di sini X sama dengan 10. Okey. Jadi kemahiran ini semua kita akan gunakan untuk menjawab soalan-soalan dalam penyelesaian masalah. Okey, yang pertama sekali nisbah trigonometri kena ingat. Yang kedua untuk menentukan sama ada sin, cosine atau tangent itu bernilai positif atau negatif, kita akan gunakan sukuan bulatan. Untuk mengira panjang sisi ni ada dua. Satu kita gunakan teorem Pythagoras, yang kedua kita akan gunakan nisbah trigonometri. Okey, untuk mencari panjang sisi. Okey. Okey. Jadi yang kedua ni, okey, untuk mencari panjang sisi. Jadi ada dua kaedah. Satu, kalau diberikan dua sisi, kita nak cari panjang sisi ketiga, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Tetapi kalau diberikan satu sisi dan satu sudut, untuk mencari sisi yang kedua, kita akan gunakan nisbah trigonometri. Okey. Jadi ini ada dua. Satu, kita gunakan teorem Pythagoras. Yang kedua, kita gunakan nisbah trigonometri. Okey, jadi kemahiran ini kita akan guna pakai untuk menjawab soalan. Okey, kita lihat contoh 1. Dalam rajah QRS sila garis lurus diberi QS 8. Apabila QS 8 sampai ke sini, okey, ini ada tanda sama dengan, iaitu QR sama dengan RS, bermakna ini adalah 4. Dan di sini juga adalah 4. Okey, jadi untuk menjawab soalan penyelesaian masalah, yang pertama sekali, nisbah trigonometri kita kena tahu. Okey, iaitu saya tak suka kain tak tahan bau. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, kita kena tahu nilai dia kan. Iaitu 0.5
90, 180, 270, 360. Ini pasti X, yang ini pasti Y. Jadi kita tulis A, S, T, K. Okey. Iaitu kalau sukuan pertama semuanya bernilai positif, sukuan kedua sin saja positif, sukuan ketiga tangent saja positif dan sukuan keempat cos saja positif. Okey, untuk cos X, ini adalah X. Okey. Maka kita tengok apakah sudut rujukan sepadan dia. Sudut rujukan sepadan mesti berada dalam sukuan, mesti berada dalam segitiga. Jadi ini segitiga dia. Jadi yang berada di sini. Okey. Maka ini adalah sudut rujukan untuk X. Okey. Okey. Kalau untuk Y, kat mana sudut rujukan dia? Iaitu di sini. Okey. Okey. Jadi saya akan gunakan sudut rujukan yang saya tanda dengan biru ni. Okey, untuk X dan Y. Okey, untuk E, saya nak kira cos X. Jadi cos adalah sisi belah persending. Jadi sebelahnya 3, sendingnya tak tahu. Jadi yang ini kita kena kira. Okey, iaitu gunakan teorem Pythagoras. Okey, saya kira dulu C kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 ditambahkan dengan 4 kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan 25. Maka C sama dengan punca kuasa 25. Jadi saya dapat 5. Jadi C sama dengan 5. Okay, untuk cos X, cos dalam sukuan yang keempat. Ini sukuan 4. Kenapa sukuan keempat? Sebab sudut ini adalah sudut refleks, iaitu sudut di antara 270 hingga 360. Okey. Jadi cos saja bernilai positif. Jadi kat sini saya letak positif. Manakala tangent akan bernilai negatif dalam sukuan keempat. Jadi untuk menjawab A, okay, setelah yang ini semua lengkap, baru kita boleh jawab A. Jadi X sama dengan positif. Okey, untuk cos ialah sisi sebelah. Sisi sebelah sudut X ni adalah, okey, kat sini saya letak X lah. Dan ini saya letak Y. 3. Dan sending adalah kita dah kira tadi 5. Jadi jawapannya adalah 3/5. Okey, untuk B, tangent Y sama dengan negatif. Kenapa negatif? Dalam sukuan keempat cos saja positif. Jadi untuk tangent kita tengok kat sini tentang perbelah. Okey, untuk Y yang ni okey, Y dalam sukuan pertama. Sukuan kedua. Jadi kalau sukuan kedua sin saja positif. Tangent negatif. Jadi saya tulis negatif. Jadi tangent Y sama dengan negatif. Okey. Kita tengok nisbah dia iaitu tentang perbelah. Tentang dia adalah 3. Belahnya adalah 4. Iaitu negatif 3/4. Okey, saya pergi ke yang kedua. Okey, ingat saja. Langkah pertama kita buat saya tak suka kain sebab tak tahan bau. Kemudian kita buat sukuan X, Y, 0, 90, 180, 270, 360. Kita buat yang ni dulu. A, S, T, K. Okey, yang ketiga kita kira panjang sisi yang tak lengkap. Okey. Kita baca soalan dalam rajah KG. Okey, yang ini saya betulkan pelajar. Untuk yang ini Okey, diberi panjang yang ini ni. Okey, 16. Yang 16, panjang H 16.
Okey, kalau panjang HF 16 cm, maka AG sama dengan GF, iaitu kita ambil 8. Okey, kita tengok sudut X, sudut rujuk sepadan dia ialah yang ini. Okey, maknanya saya letak sini X, sisi bertentangan dengan X adalah, sisi bersebelahan dengan X adalah 8, yang ini kita nak cari gunakan teorem Pythagoras. Okey, iaitu ini adalah C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. C kuasa 2 sama dengan 100. C adalah sama dengan, ini kita guna teorem Pythagoras lah. Okey, punca kuasa 2 100, jadi C sama dengan 10. Jadi saya letak 10. Okey, jadi 6, 8, 10. Okey, selalunya 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 13. Okey, dia kita panggil saudara. Okey, 3 saudara, 3 serangkai. Okey. Okey, saya nak kira cos X. Okey, jadi saya lihat pada tuan yang kedua. Jadi saya tanda 2 kat sini. Jadi cos akan bernilai negatif, sin akan bernilai positif dan tangent akan bernilai negatif. Jadi untuk A, cos X sama dengan negatif. Okey, kita tengok nisbah dia. Sebelah bersending, sisi sebelah 8, sending 10. Iaitu sama dengan negatif 4/5 ataupun negatif 8/10 sama dengan negatif 4/5. Okey, B sin X. Okey, sama dengan positif. Okey, untuk sin tentang persending. Jadi tentang 6 sending 10. 6/10 sama dengan 3/5. Tanda negatif saya tak perlu tulis. Okey, jadi C tangent X. Jadi tangent adalah, saya tengok di sini. Okey, yang ini tangent tentang perbelah. Tentang 6/8. Negatif 6/8. Ataupun kita kecilkan negatif 3/4. Okey, jadi yang pertama sekali yang kita kena tahu nisbah trigonometri ni. Okey, yang kedua ialah sukuan bulatan untuk menentukan nilai positif atau negatif. Yang ketiga ialah mencari panjang sisi sama ada kita menggunakan teorem Pythagoras ataupun nisbah trigonometri. Okey, nanti kita akan jumpa bagaimana kita nak mencari panjang sisi dengan menggunakan nisbah trigonometri. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga menunjukkan sebatang kayu panjang 8 disandarkan pada dinding tegak. Ini dinding tegak. Okey, ini batang kayu. Jarak mengufuk dinding kayu, okey yang ini. Okey. Dinding ke kayu ni tadi, jarak mengufuk yang ini. Ini dinding, ini kayu, jarak mengufuknya 6. Jadi saya boleh bina sebuah segitiga seperti ini. Okey, jadi titahnya di sini. Kalau titah yang ini, maka sudut rujukan dia, okey, yang ini. Saya letaklah titah juga. Jadi ini 8, ini 6, maka yang ini saya kena kira. Okey, iaitu ini C sama dengan yang ini A tambah, okey, yang ini katakan B. Okey, jadi 8 kuasa 2. Okey, yang ini saya letak A dululah. Kita ambil formula dia dulu. Okey, jadi 8 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi 8 kuasa 2 ialah 64 sama dengan 36 tambah B kuasa 2. Ataupun B kuasa 2 tambah 36 sama dengan 64.
Jadi B kuasa 2 sama dengan 64 tolak 36. B kuasa 2 sama dengan 64 tolak 36. Saya akan dapat 28. Maka B sama dengan punca kuasa 2, 28. Jadi B saya dapat 5.29. Okey. Baik, saya ingatkan semula. Okey, yang ini saya dapat. Yang ni 5.29. Okey. Kemudian yang pertama sekali kita mesti tahu apa? Nisbah trigonometri. Iaitu saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Yang kedua kita kena tahu, okey, ini X, ini Y. Untuk mendapatkan nilai, nilai sin ni positif ke negatif, nilai cos positif ke negatif, nilai tangent positif ke negatif. Jadi kat sini kita letak sudut kosong, 90, 180, 270, 360. Pada sukuan pertama, all, semua nilai positif. Sukuan kedua, S, sin saja positif. Sukuan ketiga, T, tangent saja positif. Sukuan keempat, K, cos saja positif. Okay, lazimnya soalan penyelesaian masing dia melibatkan sukuan yang kedua. Contohnya ya sukuan 2, sukuan 4. Terus di antara 90 hingga 180. Jadi kat sinilah kalau kita lukis kat sini. Ini sudutnya. Okey. Okey. Jadi pelajar, sudut yang di sebelahnya ni adalah sudut rujukan untuk tempat kita nak cari nilai sin, cos dan tangent. Sudut yang ini ni untuk nilai tambah ke tolak. Kalau sukuan kedua, sin saja positif, maka saya tulis sin positif, tangent negatif, cos negatif, tangent negatif. Okey, jadi untuk A, sin theta dengan positif. Okay, sin adalah kita tengok per sebelah. Jadi saya letak tentang per sebelah. Tentang per sending. Okay, jadi tentang dia, okay, sudutnya kat sini ni tadi. Okay, yang ini. Okay. Iaitu 5.29 per sending adalah 8. Okay, jadi anda kira lah pakai mesin kira. Okay, anda akan dapat 5.29 dinisbahkan dengan 8, anda akan dapat dalam mesin kira 529 per 800. Jadi pelajar, kalau kita tukarkan kepada perpuluhan, kita dapat 0.6613. Okey, iaitu nilainya positif. Saya tak tulis kat sini negatif. Okey, sebab dia berada pada sukuan kedua di mana sin ni positif. Tetapi cos dia akan menjadi negatif. Okey, jadi B cos theta sama dengan negatif. Okey, untuk cos ialah sisi sebelah per sending. Belah per sending. Jadi sama dengan negatif. Okey, belahnya kalau kita tengok di sini, ini theta. Belahnya 6. Sendingnya 8. Jadi 6 per 8. Jadi sama dengan negatif 3 per 4. Si tangent theta sama dengan sekali lagi negatif sebab sukuan kedua. Okey. Kita tengok nisbahnya tentang per belah. Jadi saya letak tentang per belah. Jadi sama dengan negatif. Okey, tentangnya adalah yang ini. 5.29. Okey, belahnya yang ini. Okey, sebelah sudut kan. Jadi ini adalah sisi sebelah sudut 6. Okey, itulah dekat mesin kira. Negatif 5.26 dinisbahkan dengan 6 atau dibagi dengan 6. Jadi anda akan dapat negatif 263
sorry, 5.29. Jadi negatif 5.29 dinisbahkan dengan 6. Jadi anda akan dapat negatif 529 per 600. Jadi kita boleh tukarkan kepada nilai dalam perpuluhan. Kita akan dapat negatif 0.8816. Okey, 6 kan? Jadi kita akan dapat 0.8817. Okey, 7. Okey, kita lihat lagi contoh 4. Okey. Baik, contoh 4 diberikan bulatan. Diberikan bulatan unit seperti ini. Okey. Jadi dalam bulatan unit ni ada sukuan 1, 2, 3, 4. Okey, jadi pelajar kita sambung je lah. Dia dah ada bulatan unit tu. Jadi kita tulis kat sini sukuan pertama A, sukuan kedua S, sukuan ketiga T, sukuan keempat K. Okey. Okey. Syahril bermain permainan baling damak. Papan damak berbentuk bulat dan mempunyai sukuan seperti ditunjukkan dalam rajah. Dia mendapati bahawa damak yang dilempar biasanya mengena kawasan sukuan yang mempunyai nilai since X. Dia bagi kat sini. Okey. Jadi since X adalah 0.809. Jadi nilai sin X ni adalah nilai positif. Jadi kalau nilai positif, dia hanya melibatkan sukuan pertama dan dua. Jadi nyatakan sukuan-sukuan tersebut. Jadi sukuan 1 dan 2. Kenapa tak sukuan ketiga? Sukuan ketiga nilai sin negatif. Sedangkan di sini diberi nilai sin positif. Okey, kenapa tak sukuan keempat? Sebab nilai sin positif dalam sukuan keempat hanya keluar saja positif. Okey, maka sin bernilai positif berada pada sukuan pertama dan kedua. Okey, yang kedua dia suruh cari sudut tersebut. Okey, jadi nak cari sudut-sudut X, okey, sudut bermaksud sudut pertama. Okey, jadi saya bina sukuan bulatan, ini yang pertama. Okey, yang kedua saya bina satu lagi untuk sukuan kedua. Okey, jadi ini adalah sudut rujukan sepadan pada sukuan pertama. Ini sudut rujukan sepadan dalam sukuan kedua. Okey, sekarang untuk nak dapatkan sudut-sudut X dalam sukuan pertama, ni ambil nilai sin tu tadi. Okey, iaitu sin sama dengan 0, sin X. Okey, sin X. Okey, saya tulis sin X sama dengan 0.809. Maka saya nak cari X darjah. Jadi untuk dapatkan X darjah untuk sin 0.809, kita tekan shift, tekan since 0.809. Maka saya dapat 53.99834 dan seterusnya. Jadi saya bundarkan, saya dapat 4 darjah. Jadi pelajar kat sini 54. Okey, untuk sukuan pertama. Untuk sukuan kedua, sudut rujukan sepadan 50 ini kita nak cari X-nya. Okey, untuk sukuan pertama X-nya yang inilah. Okey, ini X. Okey, untuk sukuan kedua X-nya yang ini. Kita tak boleh ambil 54 ni sebab ini sukuan pertama kan. Okey, jadi sukuan kedua ni X sama dengan 180, kita tolak 4. Jadi X dengan 120.
Jadi ada dua jawapan. Satu adalah sama dengan 54 pada sukuan pertama. Kedua, X sama dengan 126 pada sukuan yang kedua. Kita pernah buat dalam SP 6.1.3. Okay, tetapi soalan yang berbeza bentuk. Okay. Jadi jawapannya adalah X sama dengan 54 atau 126 dan ada dua jawatan yang kita pakai atau. Okey. Seterusnya kita lihat soalan 5. Okey, cuba pelajar lihat soalan kelima. Okey, dalam soalan kelima ni dia bukanlah segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi diberi panjang B A, okey yang ini saya letak A. Okey, katakan ni A adalah 6. Okey. Dan sudut kat sini 110. Okey. Okey, saya tandakan pada sudut 110. Sini sebenarnya ada sudut tadi. 110. Dari tanah mengufuk AC. Tiang itu dikekalkan dalam kedudukan sedemikian oleh sultan tali besi. Hitungkan tinggi B dari tanah mengufuk. Ini tanah mengufuk. Okey, saya nak hitung dia punya tinggi. Okey. Jadi saya bentukkan sebuah segitiga. Okey. Jadi sudut yang ini dah jadi 70. Okey, jadi saya pindahkan di sini supaya anda nampak. Okey. Ini adalah A. Ini adalah B. Ini adalah A. Ini adalah C. Ini adalah A. A, B, yang ini tak ada. Okey, saya labelkan semula. Okey. Yang ini A. Ini B. Katakanlah ini D. Okey. Jadi sudut yang ini 70. Yang ini 6. Okey, sekarang saya nak cari hitung tinggi tiang B yang ini. Saya letak X. Jadi di sini kemahiran kita adalah kemahiran yang keempat tadi. Okey, apa kemahiran keempat kita? Iaitu mencari panjang sisi dengan menggunakan nisbah trigonometri. Sebab untuk cari panjang sisi ni ada dua. Satu teorem Pythagoras. Tapi soalan yang ini dia melibatkan nisbah trigonometri. Kenapa nisbah trigonometri? Sebab dia beri satu sudut dan satu sisi. Okey. Jadi yang ini kita akan guna nisbah trigo. Okey. Jadi apa nisbah trigo? Iaitu sisi saya tak suka kain busuk serta bau. Okey, sekarang kita tengok apakah sisi yang terlibat? Iaitu sending, tentang. Jadi sending, tentang atau tentang sending ini adalah melibatkan sin. Sin 10. Sama dengan tentangnya adalah X, sendingnya adalah 6. Okey, sekarang saya gunakan mesin kira untuk kira sin 70. Jadi sin 70 adalah 0.93969. Jadi saya ambil 0.9397. Jadi sama dengan X per 6. Jadi untuk mencari nilai X, pecahan 6 ni saya darabkan dengan sebelah. 0.9397.
Okey. Jadi 6 didarab 0.9397. Jadi saya dapat 5.6382 ataupun 5.64. Jadi 5.64 sama dengan X. Selesai. Iaitu soalan ini, 5 ni, iaitu kemahiran mencari panjang sisi dengan menggunakan nisbah trigonometri. Soalan 6 pun perkara yang sama. Jadi pelajar soalan 6 ni saya anggap sebagai PBD lah. Okey. TP4. Okey. Saya nak lihat contoh contoh soalan soalan 7 ni ada dalam buku teks. Jadi anda boleh cuba soalan 7. Okey. Kemudian soalan 8 pun ada dalam buku teks. Okey, boleh cuba. Baik, soalan 9 dan 10 ni tambahan. Okey, mungkin dalam bahan anda tu tak ada. Okey. Baik, soalan 11 ni rasa saya ada dalam buku teks. Okey. Soalan 12 ni tambahan. Okey, saya nak pergi kepada soalan perpesaan. Cuba kita perhatikan gambar rajahnya. Dalam rajah JLM ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, kita tengok JLM. JLM. Segitiga bersudut tegak. Yang ni Okey. Fikir sama dengan okey. Diberi, jadi maknanya sini sama, sini sama. Kalau JL8 mana sini 4, sini 4. KM 5. KM yang ini 5. Maka pelajar, pasangannya adalah kalau sendingnya 5, okey, sisi di bawah ni, jarak di bawah 4, maka yang tegak ni akan dapat 3. Ataupun kita boleh gunakanlah teorem Pythagoras untuk mendapatkan ML. Okay, yang kedua, ini adalah sudut Y, maka sudut rujukan sepadan di sebelah dia yang ini. Okey, yang perlu kita ingat adalah okey, yang 3 ni saya dah kira lah gunakan teorem Pythagoras. Ini adalah A, ini B, ini C. Sebab kain tahan bau. Saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Okey, ataupun saya tak suka kain belah sebab tengok tentu berdosa. Okey, itu yang bagi yang perempuan. Okey. Saya teruskan pelajar. Sudut rujukan yang sepadan dengan Y, maka sisi tentangnya 3, sisi sebelah 4, sending 5. Okey. Okey, saya nak cari apa? Nilai tangent Y. Positif ke negatif? Jadi saya bina yang ini. Okey. X, Y, 0, 90, 180, 270, 360. Okey, apakah kegunaan sukuan bulatan ni untuk menentukan sama ada tangent ni nilai positif atau negatif. Jadi saya tulis A, S, T, K. Jadi kita lihat kedudukan sudut Y. Okey, Y sedemikian rupa. Jadi pelajar, itu adalah sukuan kedua yang ini. Jadi saya bulatkan S, sin saja positif, maka tangent ni adalah bernilai negatif. Jadi saya tulis tangent Y sama dengan negatif. Okay, untuk tangent ialah sisi tentang, saya pilih yang ini, tentang perbelah. Sama dengan negatif tentangnya 3, belahnya 4. Jadi negatif 3/4. Okey, langkah-langkahnya seperti yang saya buat ni. Kalau anda buat seperti ini, akan jumpa jawapan. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, kedua, hitung panjang. Okey, okey, dia berikan nisbah sin dan juga nisbah tangent. Okey, jadi saya akan gunakan saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Okey, yang pertama diberi yang ini.
sin X sama dengan 5 per 13. Okey, saya tulis di sini 5 per 13. Apa maksudnya? Maksudnya ini sin adalah tentang per sending. Ini adalah tentang, ini adalah sending. Jadi X-nya di sini. Tetapi ukuran sebenar 10. Maknanya 5 didarab 2. Maka sending sini, okey, ini maksudnya 5, okey, untuk nisbah 5. Untuk ukuran sebenar 10, maka darab 2. Yang ini ialah sending 13. Jadi 13 adalah ukuran dalam nisbah, tetapi ukuran sebenar kita kena darab 2. Jadi kita akan dapat 26. Okey. Tangent Y. Okey. Tangent Y sama dengan yang ini. Tentang okey. Positif sebab sukuan pertama. Jadi kalau tentang berbelah, okey, tentangnya ni adalah dia beri berapa? Dia beri 5. Kita tengok Y tentang 3 belah 5. Tetapi di sini dia tulis 10. Ini bermaksud bahawa sepuluh ni adalah 5 darab 2. Asalnya nisbahnya 5. Ukuran sebenar 10. Mana saya darab 2. Yang ini pun kena darab 2. Okey. Jadi yang ini saya dapat 6. Okey, sekarang kita nak kira daripada J sampai ke L. Jadi saya dah dapat JK 6. Jadi saya tulis JK 6. Sekarang saya nak cari KL. Okey, nak cari KL. Okey, kita tengok gambar rajahnya. Segitiga bersudut tegak. Di sini 26. Ini 10. Okey, sudut ada di sini X. Saya nak cari yang ini. KL. Okey, saya letaklah sini M. Jadi saya boleh gunakan teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Jadi pelajar 26 kuasa 2 sama dengan A katakan 10 kuasa 2 tambah M kuasa 2. Ataupun saya letak B lah kat sini senang. Okey, jadi kat sini B kuasa 2. Okey. Jadi 26 kuasa 2 tu kita kira lah pakai mesin kira. Jadi 26 kuasa 2 saya dapat 679. Sama dengan 100 tambah B kuasa 2. Ataupun B kuasa 2 tambah 100 sama dengan 679. B kuasa 2 sama dengan 679 ditolak 100. B kuasa 2 sama dengan 579. Jadi B kuasa 2 sama dengan dah tak ada kuasa 2. Kuasa 2 ni saya dahkan ke sebelah, dia akan jadi punca. 79. Jadi B sama dengan, okay, kita punca kuasa 2 kan 579. Kita dapat 24.06. Okey. Punca kuasa K579. Okey, saya dapat 24.6. Okey. Nah, ini ada itu 26 yang cari dah betul. Okey, jadi sini 10 6. Okey, 26 kuasa 2 saya dapat 576. Sorry. Ini kira kesilapan.
576, 576, 7, 6. Oke, jadi sini 6. Oke, punca kuasa 2 dapat 5/13.